Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan dan dirahmati Allah sekalian. Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu wabak yang berjangkit dan tersebar di seluruh dunia. Dan pada hari ini, kebanyakan negara sudah mengambil langkah-langkah awal untuk mencegah daripada penyakit ini daripada terus tersebar. Video kali ini kita akan membincangkan pencegahan wabak daripada konteks individu menurut tasawuf Islam. Dalam video ini, saya akan bahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama, kita akan membincangkan secara ringkas pengenalan berkaitan dengan wabak. Perbincangan yang kedua ataupun bahagian yang kedua, kita akan bincangkan asas tasawuf yang ingin kita bawa dalam isu ini. Bahagian yang ketiga pula, kita akan membincangkan asas tasawuf terhadap pencegahan wabak daripada konteks individu. Dan yang terakhir, secara keseluruhannya, kita akan membincangkan rumusan berkaitan tentang isu ini. Wabak COVID-19 yang dikenal pasti pertama kali di Wuhan, China pada 31 Disember yang 2019 yang lalu bukanlah satu-satunya wabak yang berlaku di muka bumi ini. Malah dalam catatan sejarah ada ditulis bagaimana antara wabak yang terawal iaitu Anthony Plague ketika 165 abad yang berlaku di sebelah negara-negara utara seperti Mesir dan Greece. Kemudian disusuli dengan Plague of Justinian yang melanda negara-negara Empire Byzantine dan Konstantinopel dan negara-negara sekitarnya yang hampir membunuh separuh daripada populasi Eropah. Ia berlaku sekitar 541-542 abad. Kemudian disusuli oleh Black Death, flu pandemic, Spanish flu, SARS dan sebagainya. Namun dalam sejarah Islam menukilkan bagaimana dakwah Nabi Musa AS ditentang oleh Bani Israel. Lalu Allah menurunkan satu hukuman kepada Bani Israel ini, iaitu hukuman dengan memenjarakan mereka di padang Sahara selama 40 tahun. Kemudian Allah menurunkan mereka satu wabak penyakit yang berjangkit. Ini ada diriwayatkan dalam hadis Muslim bernombor 2218. Kemudian kita lihat pula dengan daripada kisah Rasulullah SAW yang menghalang daripada satu delegasi untuk memasuki Madinah ketika itu kerana Rasulullah mendapati salah seorang daripada mereka ini membawa penyakit yang berjangkit. Kemudian kita lihat pula kisah daripada para sahabat bagaimana Khalifah Umar radhiyallahu an berniat untuk pergi ke negara Syam. Lalu ketika itu negara Syam sedang melanda wabak yang berjangkit. Lalu Khalifah Umar mengambil pendekatan untuk berbincang dengan para sahabat daripada kaum Muhajirin dan Ansar. Lalu akhirnya perbincangan ini membawa solusi kepada Khalifah Umar membantalkan niatnya untuk pergi ke negara Syam. Ini secara ringkas bagaimana sejarah wabak atau wabak ini dikenali di muka bumi ini. Perkataan tasawur ini tidak asing lagi oleh masyarakat Islam di Malaysia khususnya. Tasawur ini diambil daripada perkataan bahasa Arab iaitu sur, iaitu gambar. Bermakna satu gambaran terhadap sesuatu perkara. Jikalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu iaitu pandangan hidup. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggeris iaitu worldwide view. Namun, Prof. Dr. Harundin berpendapat lebih baik kita kekalkan perkataan tasawur ini di dalam bahasa Arab kerana penterjemahannya adalah lebih baik. Salah satu cabang daripada tasawuf ini iaitu sumber ilmu. Kita lihat epistemologi ataupun asal-usul daripada sumber ilmu barat ini menggunakan akal fikiran semata-mata. Namun, epistemologi daripada sumber ilmu Islam ini menggunakan 4 sumber iaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Jadi, keempat-empat sumber yang dibawa oleh tasawuf Islam ini jauh berbeza daripada apa yang dibawa oleh tasawuf lazim ataupun barat ini. Jadi hari ini saya akan ambil 2 sumber iaitu Al-Quran dan Hadis sebagai tajuk perbincangan kita. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan kamu 2 perkara yang jikalau kamu pegang, kamu tidak akan sesat selama-lamanya iaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Ini ada disebut dalam hadis Malik, riwayat Malik. Jadi 2 sumber ini kita akan saksikan kebesaran Allah. Mudah-mudahan ia akan membimbing manusia supaya terus mentaati perintahnya. Menurut Al-Quran, pencegahan wabak ini bukanlah semata-mata memutuskan rantaian-rantaian wabak. Namun, ia juga untuk memastikan manusia dapat terus
menjaga sumber alam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Walaupun dalam ayat ini tidak secara jelas memperincikan tentang pencegahan wabak, namun ia membawa satu prinsip kepada manusia untuk menjaga keselamatan diri dan menjauhi perkara-perkara yang boleh memudaratkan seseorang individu tersebut. Dalam ayat Al-Quran juga menerangkan bagaimana kepentingan untuk menjaga kebersihan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa mensucikan diri. Bagaimana Allah meletakkan orang yang mensucikan diri ini sama taraf dengan orang-orang yang bertaubat. Namun dalam ayat ini, mensucikan diri ini bukanlah semata-mata kesucian daripada segi fizikal semata-mata, namun ialah mensucikan diri termasuk perkara-perkara rohani, iaitu menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah seperti maksiat dan sebagainya. Dalam perkara yang ketiga, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Dalam ayat ini secara jelas Allah memerintahkan setiap individu itu mematuhi segala arahan pemerintah selagi mana tidak melanggar syariat Islam. Kita lihat hari ini pemerintah menyuruh kita untuk menjarakan sosial, contohnya untuk tidak keluar rumah kecuali ada perkara-perkara penting dan sebagainya. Perkara-perkara ini Allah menyuruh secara jelas dalam ayat Quran kepentingannya untuk kita mentaati perintah pemerintah. Jadi dalam ketiga-tiga perkara ini kita lihat tasawur Al-Quran ini membawa tasawur kepada manusia supaya menjaga bukan semata-mata dari segi fizikalnya, namun dari segi kerohanian dalam melaksanakan kewajipan tuntutan Allah Subhanahu Taala. Hadis pula kita lihat bagaimana tasawuf pencegahan wabak ini dengan lebih mendalam. Bagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari nombor 5734, Allah menjadikan satu wabak ini sebagai azab kepada orang yang dikehendakinya, tetapi kepada orang-orang yang beriman adalah satu rahmat. Supaya apa? Supaya orang yang beriman ini dapat merasai kewujudan, terus merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berdiri di jalan-jalan yang lurus. Dalam hadis ini cantik Nabi menceritakan bagaimana janganlah kamu keluar kalau ada satu negeri itu ada satu wabak, kalau kamu duduk di situ, jangan kamu keluar daripada situ. Dan ini menjadikan bukan kita sahaja perlu menjaga diri kita, malah perlu menjaga orang yang berada di sekeliling kita. Dan sesiapa yang bersabar dalam menghadapi ujian ini, Allah memberikan ganjaran yang sangat besar. Dan hadis yang kedua pula kita lihat bagaimana kepentingan membasuh tangan kan sebelum makan dan selepas makan, itu pun menjadi satu sangat nilai Islam bawa yang sangat penting. Takut-takut ada penyakit nanti kan bila kita nak makan tu. Tambah-tambah pula kita di zaman wabak ini. Jadi perlulah lagi kita kerap membasuh tangan. Jadi kedua-dua sumber ilmu ini, Al-Quran dan hadis ini sebenarnya menjadikan sumber ilmu ini adalah sumber ilmu yang paling tinggi yang perlu manusia mengikutinya dan menjadikan manusia ini satu disiplin dalam melaksanakan urusan hariannya. Secara rumusannya, tajuk pembincangan kita pada hari ini iaitu pencegahan wabak daripada konteks individu sebenarnya mengajar manusia supaya mengambil sumber-sumber ilmu yang sebenar dan meninggalkan sumber-sumber ilmu yang tidak selari dengan keilmuan Islam. Sebagai contoh, pada hari ini kita lihat pencegahan wabak yang dicadangkan oleh pihak-pihak yang bukan Islam. Sebenarnya pencegahan ini tidak menepati ciri-ciri yang dibawa dalam tasawur Islam. Kehidupan manusia ini bukanlah di dunia semata-mata, tetapi kehidupan manusia ini yang sebenar ini adalah di akhirat sana. Jadi Islam sebenarnya turun dengan keadaan sempurna dan memberi jalan kehidupan yang lebih baik kepada manusia. Jadi setiap individu diberi pilihan dalam memilih jalan yang mana yang mereka ingin ikuti. Itu sahaja daripada saya. Saya Muhammad Zahid Dewa Muhammad Nasir dari jurusan Master Pembangunan Islam di Universiti Sains Malaysia. Jadi video ini saya buat berkisarkan daripada artikel saya dalam subjek epistemologi dan tasawur Islam. Jadi mudah-mudahan yang melihat video ini dapat manfaat dan rahmat Allah.
Itu sahaja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk pun datang daripada Allah, tetapi disandarkan kepada diri saya yang lemah ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.